graph. Okay, so hari ni kita just fokuskan untuk 7.1 distance time graph. Okay, ada ke yang dah tengok untuk distance time graph ni? Tengok sikit-sikit. Ada ke? Ke tak ada? Okay, so hari ni kita nak tengok distance time graph. Okay, nama dia pun distance time graph. Okay, distance time graph. So, cuba tengok dekat apa dia punya graph ni. So, dia ada paksi X axis dengan Y axis. Untuk Y axis ni, dia mesti distance lah. Okay, distance. And untuk X axis, time. Okay, sebab itulah nama dia distance time graph. Okay, so untuk cuba tengok dekat sini, vertical axis represent the distance. Okay, tak kisahlah dalam kilometer ke, dalam meter ke, kan? So untuk horizontal axis represent time, sama ada dalam second ataupun minute ataupun hour lah. Okay, so cuba tengok dekat sini kita ada apa ni? Garisan condong ni kita panggil apa? Ni Wan? Garisan condong ni? Gradient ya? Apa? Gradient. Yes, gradient. Okay, ini kita panggil gradient. Gradient. Okay, dalam bab ni gradient ni mewakili speed. Okay, gradient mewakili speed. Okay, so siapa nak bagi tahu saya formula untuk speed apa? Belajar fizik kan? Formula. Okay, distance bahagi time. So sama jugalah macam untuk graf ni. Okay, formula untuk gradient. Formula untuk gradient? Anyone? Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okay, betul. So, Y2 tolak Y1 bahagikan dengan X2 tolak X1. Okay, so basically yang ni ialah dekat apa? Dekat Y axis, dekat sini X axis, kan? Speed ni pun sama jugalah. Distance ni dekat Y axis, time dekat X axis. Okay, so cara kita nak cari dia punya speed, kita boleh guna formula untuk gradient ataupun kita boleh guna formula untuk speed. Okay, so next kita tengok macam mana kita nak lukis distance time graph ni. Okay, first sekali kita mesti ada distance time graph table. Jadual lah yang ada distance dengan time. So kita boleh plotkan dia punya point, kita boleh lukis lah kita punya graph. And then untuk number 2, kita mesti ada equation. Okay, equation that represent the relationship between distance and time. So kita akan tengok example. Okay, example number 1. So orang boleh tolong baca tak? Azri wants. Damia tolong baca Sat. Okay. Azri wants to be a track cyclist and hopes to make Malaysia well known in the world like Azizul Hasni Awang, our national track cycling champion. The table below shows the distance and the time taken by Azrin during the training. Okay. So thank you. So dekat sini dia tunjuk dekat kita table Azrin during the training. Okay. So dekat table ni kita ada time, lepas tu distance. Okay, so sekarang dia kata draw the distance time graph based on the above table. Okay, kita dah ada table, just kita lukis. First kali kita kena buat apa? Step yang pertama. Okay, choose suitable scale to represent the given distance and time. Okay, so kita kena pilih scale yang bersesuaian. Jadi kita kena
scale ni dia ada paksi X dengan paksi Y. So first sekali lukislah dulu paksi X, lepas tu paksi Y. Jadi kita labelkan dia punya scale dia. Okey, kita tengoklah berdasarkan table yang dia bagi ni. Cuba tengok time dia daripada 0, 30, 60, 90 and 120. So kita boleh pilih scale dia 30 lah kan, menambah sebanyak 30. So 30, 60, 90 and then distance pun sama. Dekat sini distance dia daripada 0 to 40. 10, 20, 30. So tulislah dia punya scale dia kan, ikut dekat table tu. Okay, and then number 2, kita plot a point. Okay, bila dah ada axis semua, senanglah kita nak plot. Okay, sekarang ni dia kata draw kan. Okay, kalau draw ni sama ke dengan sketch? Tak sama kan? Kalau sketch mungkinlah kita boleh lukis dia macam tu kan. Dia tak ada grid ataupun tak ada kertas graf. Tapi kalau draw mesti atas grid. Macam ni lah. Atas grid ataupun atas kertas graf. Mesti kena lukis betul-betul guna pembaris. Okay. So bila kita dah plot and then just join the point using ruler. Okay. Make sure using ruler. Lukis elok-elok lah. So bila kita dah plot dah, so dapatlah graf macam ni. Okay, yang ni kita panggil dia sebagai distance time graph. Okay, yang tu contoh yang pertama kalau dia bagi dekat kita table. Dia dah bagi dah table siap-siap. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua ni dia tak bagi kat kita table tapi dia bagi dekat kita equation. Okay, so seorang tolong baca example tu. Anyone? Siapa je lah. Tak ada orang ke ni? Fatin Farzana. Mr. Silva drove his car for a distance of 240 km from Kuala Lumpur to Kuantan in 3 hours to visit his mother. The distance (km) that Mr. Silva traveled in 3 hours is given by the equation S equals to 80t. Draw a distance time graph to represent Mr. Silva journey to Kuala Lumpur to Kuantan. Okay, thank you. Okay, so kita nak lukis distance time graph tapi kita tak tahu nak plot macam mana. Kita just ada equation. So daripada equation yang diberi, kita kena buat graph lah. Okay? Kena buat table. Okay. So macam mana kita nak buat table? Kita kena ada dia punya time lah. Kita pilih dulu time dia. Okay, cuba tengok time dekat sini. Dia bagi 3 hours kan? So kita boleh nyatakan time ni daripada 0 sampai 3 lah. Okay, 0, 1, 2, 3. And then bila kita dah ada time ni nilai apa-apa yang bersesuaian lah dengan soalan dia. Lepas tu kita just gantikan dalam equation yang dia bagi untuk kita cari nilai distance dia. Okay, so macam tadi S equals to 80t. So kalau time dia 0, gantilah dekat T tu 0. S equals to 80 times 0. So, dia punya distance dia, kita akan dapat 0. So, tulis 0 kat sini. Okay, lepas tu ganti pula T equals to 1. Bila T equals to 1. So, bila T equals to 1, S equals to 80. So, letak 80 dekat sini, isikan. Ganti 2 pula, okay? Dan seterusnya lah. Ganti 3. Bila kita ganti 2, kita dapat 160. Bila kita gantikan 3, kita dapat distance dia 240. Okay. So, bila kita dah ada table and then step yang kedua kita kena buat apa? Kita lukislah dia punya axis kan. Okay. Axis. Bila dah lukis axis, kena pilih scale yang bersesuaian. Okay. So, dekat sini dia pilih 1, 2, 3. And then 80, 160 and
240. Lepas tu just plot and join the point lah. Dia akan dapat line. Okey, boleh ke setakat ni? Okey tak? Boleh cikgu. Boleh okey. So kita tengok example yang ketiga. Okey, untuk example yang ketiga ni pun sama juga macam example yang kedua. Dia bagi equation dekat kita. Okey. Tapi kat sini dia dah bagi siap-siap dah kat kita dia punya time dia, ada range of time dia daripada 0 to 40. Okey. Seorang tolong baca example 3. Cikgu, saya baca cikgu. Okey. Jaswinder Singh take part in a 8-kilometer cross-country event organized by the school during National Sports Day. The relationship between the distance from the finishing line and the time of the run is S equals to 8 minus 1 over 5t, where S is the distance in km and t is the time in minutes. Draw the distance time graph to represent Jaswinder Singh's run for the duration. 0 is less or equals to t, t is less or equals to 40. Okay, thank you. Okay, jadi dia sama jugalah kan. Macam example tu, kita ada dia punya equation dia S equals to 8 minus 1 over 5t. Okay, so dekat sini dia dah bagi dah range untuk time dia. Kita just lukis table lah. Okay, table daripada 0 hingga ke 40. Okay, dekat sini dia ambil 2 je point. Boleh je. Okay, 0, 40. And then kita substitute nilai 0 tu dalam t. Kita akan dapat S equals to 8 kan? So S equals to 8. So tulislah 8 dekat sini. Lepas tu dia ganti 40 dekat T dia. Okay, bila kita gantikan 40 kita akan dapat apa? Dapat S equals to 0. So tulis 0 dekat sini. Okay, bila dah kita buat table sama juga, kita just plotkan je lah. Okay. Cuba tengok dekat sini. Tadi untuk example 1 dengan example 2, okay, dia punya gradient dia kat sini, kan? Maknanya gradient ni apa ni? Positif ke negatif? Positif. Positif kan? Okay, positif. Okay, gradient positif. Cuba tengok yang example ketiga ni. Dia punya gradient dia negatif kan? Sebab dia kod sini. Negatif. Okay, tak ada masalah untuk apa distance time graph ni. Positif dengan negatif ni hanya merujuk kepada arah apa objek tu bergerak. Okay, contoh yang macam tadi tu untuk Selva ni kan, dia bergerak daripada Kuala Lumpur ke Kuantan. Okey. Kuala Lumpur ke Kuantan. Direction dia ke sini lah. Sebab tu dia akan dapat positif gradient. Contoh, kalau dia bergerak daripada Kuantan ke Kuala Lumpur, dia patah balik. Kalau dia patah balik, kita akan lukis apa dia punya distance time graph dia. Dia punya gradient dia kita akan dapat negatif. Okey, negatif ni untuk distance time graph merujuk kepada objek tu patah balik, bergerak ke arah yang bertentangan. Okey. Faham tak? Boleh tak? Macam ni kan. Example 3 ni, Mr. Jaswinder Singh ni, dia bergerak daripada, okey, cuba tengok, finishing line. Okey, dia bukan bergerak daripada apa start line. Finishing line maknanya dia patah balik. Sebab tu kita dapat graf dia negatif gradient. Okey, tak apa. Lagi kita tengok lagi. Okey? Boleh? Okey tak? Okey ke? Boleh cikgu. Boleh Okey. So sekarang kita teruskan buat latihan terus buat muka surat 120. Okey, buku aktiviti awak. Boleh buka buku aktiviti awak muka surat 120.
Okey. Boleh cuba untuk A dengan B sekarang. A dengan B 120. Muka surat 120 ni. Yang ni. Soalan A dengan soalan B. Dah ke belum? Dah je lah. Okey dah. So kita tengok yang A Okey, untuk soalan A, dia dah bagi dekat kita jadual kan? Dia dah isi dah. So kita hanya lukis je graf. Okey, semua dapat tak macam ni? So awak letak dia punya scale dia apa? Untuk paksi X axis. Untuk 5, 10, 15, 20, 25. Okey. So X axis dia time lah kan. So 5, 10, 15, 20 dengan 25. Jadi jangan lupa tulis kat hujung ni apa? Time. Time dalam apa? Dia punya unit dia minutes. Minit. Okay. So macam tu lah. And then untuk Y axis. Untuk what? Distance. Distance. Dia Dengan punya meter. Meter, okay. Meter. And then dia punya scale ikut yang ni lah. 50, 100, 150, 200 and 250. Then you plot lah. Plot and join. Okay, so kita dapatlah rupa graf dia macam ni. Okay. Boleh? Semua dapat yang sama Okay, kita tengok. Okay, kita tengok B Okay, untuk B dia tak bagi kat kita jadual. Dia bagi dekat kita equation kan. So equation dia S equals to 50T. Okay, so awak gantikan berapa dalam dalam time ni dekat table tu. Start dari apa? Go 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okay, betul. And then yang bawah ni? Kalau 0, distance dia berapa? 0. Kalau 1? 0, 50, 50. 50, 100, 150 and 200. 200. Okay. So lukislah dia punya dia punya scale dia. Okay, so dekat bawah ni apa? Time kan? Time in apa? Hours. Hours. And then Y axis? Distance km. km. Okay, so dia punya scale untuk time. Awak isi apa? Dari? 1, 2, 3, 4. 3, 4. And then this one sama jugalah. 50, 100. Yang ni senang ni kan? Okay, so kita plot and then gariskan. Settle. Okay. Okay, so yang ni lukis-lukis ni saya rasa awak pun dah terror dah. Sejak dari form 1 kot dah lukis graf. Okay, kita tengok next. Okay. Okay. How do you interpret distance time graph? Okay. So cuba tengok dekat sini kita ada diagram 1 dengan diagram 2. Okay. Diagram 1 tadi daripada O ke A. O ke A ni kita tengok dia positive gradient kan? Positive gradient. Maknanya kalau dia ada gradient, maknanya dia ada speed. Okay, sepanjang daripada O ke A ni, dia bergerak lah maknanya. Objek tu bergerak daripada O ke A. So dia ada speed. Dan dia punya speed dia uniform speed. Okay, apa maksud uniform speed? Siapa tahu? Pergerakan dia
Seragam. Sama ya. Sama, seragam. Contoh dekat sini, dia bawa 50 km per hour. So sepanjang daripada O ke A 50 km per hour lah. Dia tak bertambah laju dan dia tak berkurang lah. So maintain je kan 50 km per hour. Okey. Untuk A ke B, okey, garisan mendata ni maknanya objek itu okey, zero gradient kan? Maknanya objek itu at stationary. Dia stop. Contoh, kita bawa kereta kan? So, antara A ke B ni, contoh kita stop dekat R&R ke, kita stop dekat rumah mak kita ke. So, macam tu lah. Kalau garisan mendata maknanya objek itu berhenti. Okey, berhenti daripada bergerak. Okey. Untuk B ke C ni maknanya dia sambung perjalanan. Macam tadilah. Daripada O ke A kan. Okey, B ke C ni maknanya objek tu bergerak juga. Dia sambung perjalanan. Okey, boleh tak? Faham tak? Faham. Faham Okey. Faham cikgu. Okey, so kita tengok yang diagram yang kedua. Okey, diagram yang kedua sama juga macam tadi. Daripada O ke P maknanya objek tu bergeraklah at uniform speed. Okey. Dari P ke Q dia berhenti, okey? Stop. Dia stop dekat P ke Q. Okey, cuba tengok dekat sini daripada Q ke P. Dia punya gradient dia negatif. Okey, kalau gradient dia negatif macam saya cakapkan tadi, sebenarnya apa? Objek tu bergerak ke mana? Patah balik. Patah balik. Dia patah balik kan. So kalau negatif maknanya dia patah balik. Contoh apa graf ni daripada Kuala Lumpur ke Kuantan. Maknanya dekat sini daripada Kuala Lumpur, dia start daripada Kuala Lumpur dan dia sampai Kuantan dekat P. Lepas tu dia berehat sat, dia berhenti sat. Lepas tu daripada Kuantan tadi dia patah balik ke Kuala Lumpur. Okey? So inilah mewakili graf macam ni lah. Okey. So nanti awak boleh tengok yang dalam buku teks ni. So kita akan tengok contoh. Contoh example 4. Okey, cuba tengok example 4. Kita ada dua jenis kenderaan dekat sini. Kita ada car dengan tour bus. Okey, kita ada car dengan bus. O ke A mewakili car from Puchong to Melaka. Okey, untuk graf B ke C mewakili tour bus from Melaka to Puchong. Okey, determine the difference in speed in kilometer per hour of the two vehicles. Okey, so macam mana kita nak cari difference of speed? Of course lah kita kena cari speed dia dulu kan. So macam mana kita nak cari speed? Okey, speed tadi sama dengan apa? Formula speed tadi? Okey, distance over time. Okey. Jadi kita cari dululah speed untuk kereta. Speed untuk kereta yang ni lah, yang warna pink. So distance dia berapa? 150. Okey, kita tengok kat sini 150. So 150 dia punya time dia. Tengok kat sini lah. 2 hours kan? Okey. So 150 divide by 2. Kita akan dapat 75 km per hour. Okey. So cuba tengok dekat solution yang ni, kenapa dia tolak kosong? Dekat sini. Dia guna formula apa ni sebenarnya? Gradient. Yes, gradient kan? Sama je sebenarnya. Speed ni, nak cari speed, kita boleh guna juga dengan guna formula untuk cari gradient. Sama je. Okey, kalau kita nak tulis terus 150 bahagi 2, boleh juga, tak ada masalah. Okey, so kita dapat jawapan kita untuk speed of car ni 75 km per hour. And then, dia nak difference kan? So, kena cari speed of tour bus pula. Tour bus, kita tahu yang warna hijau ni kan? So, dia punya distance dia berapa?
150 juga kan? 150 tapi time dia berbeza. Time dia berapa? 3 hours. 3 hours kan? So, okay, dekat sini. Dia ambil gradient kan tadi. 0 tolak 150 bahagi 3 tolak 0. So, kita dapat negatif 50. Okay. So, negatif ni mewakili apa tadi? Mewakili maknanya dia patah balik lah. Arah yang bertentangan kan? So, negatif ni sebenarnya tak ada apa-apa pun. Dia mewakili arah sahaja. Jadi, dia punya speed dia, kita ambil 50 lah. Kita abaikan negatif tadi. 50 km per hour. Kita akan, so dia nak different, tolak je lah. 75 minus 50. Kita dapat 25. Okay? Boleh? Boleh cikgu. Boleh Okay. So, kita tengok untuk example 5. 6, 7, okay. Example 5. Okay, untuk example 5, dia ada bagi distance time graph kat kita. Okay, determine the duration when the car is stationary. Okay, so stationary tadi maksudnya apa? Berhenti. Berhenti kan, dia stop. Okay, dia stop dekat mana? Dia stop kat mana? Dekat sini kan? 2 to 3 hours tu. Okay, 2 ke 3. Tapi dia nak duration, tempoh masa. Jadi kita kena ambil lah, kira lah tempoh masa dia berhenti berapa lama. So 3 tolakkan dengan 2. Jadi 1 jam dia berhenti. Okay. Okay, and then number 2, the speed in kilometer of the car in the first hour. Okay, first hour. First hour dekat mana? Okay, first hour dekat sini. Dekat sini kan first hour. Awak boleh kira tak dia punya speed? Macam mana awak nak kira speed dia? Untuk first hour ni. Gradient. Okay, gradient. So kita boleh kira terus gradient untuk yang warna pink ni kan? Sebab dekat sepanjang ni dia punya speed dia apa? Uniform kan? Sama je sepanjang ni. So kita boleh kira untuk 2 hours terus. Okay. So dekat sini dia tulis speed of car in first hour equals to speed of car in first 2 hour. Sebab dia uniform speed. Sepanjang gradient ni dia uniform speed. Okay. So kita boleh kira teruslah 150 tolak 0 per 2 tolak 0. Jadi dia punya speed dia 75 km per hour. Okay, boleh tak? Yang nombor 2 ni faham ke tak? Sebab apa dia kira terus daripada 2? Faham. Faham Okay. So, untuk B, describe the motion of the car for the last 90 minutes. Okay, last 90 minutes dekat mana? Macam mana awak nak kira last 90 minit? 90 minit equals to berapa jam? 1 jam setengah. 1 jam setengah kan? Macam ni 1 jam setengah. Okay. 1 jam, bukan. 1 jam setengah kan macam ni. Okay. So 1 jam setengah dekat mana? Daripada pukul berapa? Daripada 3 hingga ke 4.5 ni kan? 1 jam setengah, betul tak? 90 minit. So kita kena cari dia punya speed dekat sini. Okay. Bila kita kira dia punya speed, kita akan dapat speed dia awak nak kira macam mana? Awak ambil point dekat sini koordinat dia 3, 150. Point dekat sini 4.5, 270. Jadi kita kira guna formula gradient tadi. So Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. 270 tolak 150 per 4.5 tolak 3. Jadi speed dia kita dapat 80. Dekat sini kita dapat 80. Okay, so dia kata describe. So kena buat ayat sikit lah.
Okay, dia tulis kat sini, the car travel for 120 km with a speed 80 km per hour in the last 90 minutes. Okay, kenapa dia kata the car travel 120 km? Dia siapa-siapa tahu? The car travel for 120 km. Ha, 120 tu dia dapat mana? 270 tolak 150. Ah, betul. Okay. So daripada 150 hingga ke 270 ni, dia hanya travel dekat sini, dia hanya travel sebanyak 120 km je. Okay. So dia travel sebanyak 120 km dengan laju 80 km per hour in the last 90 minutes ni lah. Okay. So kalau dia kata describe, kena buat ayat sikit lah. Buat ayat macam ni. Okay. Boleh faham? Ada siapa yang tak faham tak? Boleh cikgu. Boleh. Okay, good. Okay. So kita tengok example 6. Okay, seorang baca example 6 ni. Sahana cycles. Siapa nak tolong baca? Nurin. Nurin ada? Cikgu. Ya. Ya. Siapa tu? Siapa tu? Adina. Okay, Adina. Sahana cycles to the post office to send Hari Raya Aidilfitri greeting cards to her close friends. The distance time graph shows Sahana's journey from her house to the post office and back. Okay, so soalan dia? Determine the total distance in km for Sahana's whole journey and the value of t if Sahana cycles with a speed of 8 km per hour to the post office. And describe Sahana's journey from the post office back to her house. Okay, thank you. Okay, so first kali dia kata determine the total distance. Okay, total distance. Okay, dia dari mana tadi? Daripada rumah dia ke? Ke post office? Okay, daripada rumah ke post office. Berapa kilometer? 2 kilometer. Okay, masa dia pergi 2 kilometer. So masa dia balik berapa kilometer? 2 kilometer jugalah kan? Okay, balik ni pun 2 kilometer. So total distance dia awak kena tambah lah 2 tambah 2. Jadi 4 kilometer. Okay. So untuk nombor 2, the value of t. Okay. Dia nak tentukan pukul berapa dekat sini. If Sahana cycle with a speed of 8 km per hour to post office. Okay. So macam mana nak buat? Okay. So dekat sini dia dah bagi dah kat kita speed dia 8 km per hour. Jadi formula untuk speed tadi berapa? Guna tadilah y2 tolak y1 tu. So dekat sini dia punya koordinat dia 0, 0 kan? 0, 0. Bukan 0, 0. Dia start pukul berapa ni? Masa dia pergi. 9.50 kan? So, 9.20. 9.20, 0. So, dekat sini, T2. Okay, jadi awak boleh cari dia punya, dia punya T lah. Okay, macam mana awak buat? Okay, dia nak dalam apa ni? Okay, boleh faham tak jalan kira dekat sini?
Kalian faham tak? Baik, jap. Kenapa lain ni? Sekejap Cikgu yang bawah tu untuk B. Oh, untuk B. Sorry. So, untuk nombor 2 apa? Oh, yang sini. Okay. Distance bahagi speed. Betul lah kan? So, yang soalan yang nombor 2 tu awak guna formula untuk speed kan? Okay, speed equals to distance bahagi time. Sekarang dia nak time. So, kalau time, distance bahagi speed. So, distance dia tadi berapa kilometer? 2 kilometer. Okay, 2 kilometer. Dia punya speed tadi dia dah bagi dah 8. So, 2 bahagi 8 kita dapatlah dia punya time dia 0.25 hour. Okay, 0.25 hour ni kalau kita tukarkan kepada minit, kita dapat 15 minit. So, dekat sini kita tahu daripada rumah dia ke post office, dia mengambil masa 15 minit. So, kita nak tahu nilai T ni berapa. So, daripada 9.20 ni kita tambahkanlah dengan 15 minit. Jadi, waktu dia sampai post office tu 9.35. Okey, boleh tak? Okey, yang ni just gantikan je lah dalam formula speed ni. Equals to distance bahagi time. Okey, so untuk yang B, describe Sahana journey from the post office back to her house. Okey, so yang mana daripada post office ke rumah dia? Gradient yang mana? Yang negatif. Yang belakang kan? Okey, yang negatif. So, kita kena cari dia punya apa dulu? Dia punya distance, dia punya speed lah. Dekat sini point dia 9.50 dengan 2. So, yang masa dia sampai dekat rumah dia ni 10 dengan 0. Okey. So, kita gantikanlah tadi dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi, kita dapat dia punya speed dia, rate of change in distance ni. Okey, yang ni mewakili speed jugalah sebenarnya. Okey. So, kita dapat 6 km per hour. Okey, negatif ni hanya menunjukkan arah sahaja. Okey. Jadi, kita boleh buat kesimpulan bahawa Sahana cycle for a distance of 2 km in 20 minutes with a speed of 6 km per hour. Okey, boleh tak? Okey, kat sini kenapa dia bahagi dengan 60? Sebab ada minit. Sebab dia ada minit. Sebab ada minit? Minit kat mana? Kan dia 24 hour system. Betul. So kalau yang ni maknanya yang ni minit lah kan? Tapi dia nak dalam hour. Sebab tu dia bahagikan dengan 60. Sebab dia nak dalam hour. Okey? Boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh. Okey, so kita try jawab latihan dulu. Muka surat 121. 121 nombor 2. Boleh try dulu jawab. Yang ni. Okay, so awak cari this speed of apa dulu? Speed of car dengan bus. Okay, good. Speed of car and speed of bus. Okay, speed of car. Macam mana nak cari speed of car? Distance over time. Okay, distance over time. Okay, jadi awak dapat apa? Distance dia berapa?
100. Okay, distance dia 100. Dia punya time dia Tu. 2. 2 Okay, so awak dapat 50 km per hour. Okay, yang tu speed of car. Okay, sekarang kita nak cari apa? Speed of bus. Speed of bus berapa? 100 over 2.5. Okay, 100 over 2.5. Okay, so kita dapat berapa? 40. 40 40. km per hour. So dia punya difference dia just tolak je lah kan. 50 minus 40 km per hour. Kita dapat 10 km per hour. Okay? Boleh Boleh. Okay, so sekarang kita try nombor 3. Number 3, muka surat 122. Okay, untuk A, Idina, okay, macam mana kita nak kira speed untuk first 8 minute? Distance over time. Tapi 12 over 8. 12 over 8. Okay, so awak dapat berapa? 1.5 meter per minit. Okay, good. 1.5 meter per minute. Okay. So, yang cara nak cari speed untuk 8 minit pertama, kita tengok yang ni lah. Gradient yang ni Okay. Untuk B, 1, ada 1. 1 Zulfaqar. Saya tengok ada. Ada tak? Ada cikgu, ada. Okay. So, state the period of time when the speed is 0. Okay, dekat mana? Dekat mana kelajuan dia 0? Dekat mana dia berhenti? Ya, cikgu internet slow tu. Ya. Tak nampak. Tak nampak? Tengok Ya, buku. cikgu tak nampak. Awak ada buku tak? Dekat awak. Ya. Dekat mana dia berhenti? Muka surat 122 nombor 3. B, soalan B. 3B. Nampak ke tak? Tak nampak skrin saya ke? Okey, orang lain? Siapa nak cuba? Dekat. Dekat mana? Betul ke cikgu? Dekat mana? 8. 8 sampai sampai mana? Sampai 15. Ya, so dia nak apa? Betul. Betul. So dia nak state the period of time. Jadi awak kena kira berapa tempoh masa dia daripada 8 hingga 15 ni, berapa minit? 7 minit cikgu. Yes, 7 minit. So tulislah period of time dia. Period of time equals to 15 minus 8. So kita dapat 7 minit. Okay. So untuk C. Okay, untuk C Amira. Ada tak Amira?
Adakah Amira? Tak ada. Okay, untuk C, dia suruh describe the movement for the last 15 minutes. So, dekat mana yang 15 minutes? Kat sini lah kan? Jadi awak nak kena cari apa? Dia kata describe. Distance dengan speed. Distance dengan dia punya speed. Okay. So, kita cari dia punya speed dulu. Okay, speed dia. Macam mana nak kira? Kat sini? Cikgu, cari distance dulu boleh? Sebab 24 tolak 12 tu, lepas tu cari dia punya speed. Boleh je. Okay, so dia punya distance dia berapa? 12 kilometer. Meter. 12 meter. Okay, so macam mana awak dapat? 24 tolak 12. Okay, 24 tolakkan dengan 12. Okay, so jarak dia kat sini 24 tolak 12 sama dengan 12 meter. And then dia punya time dia? Time dia berapa? 12 minit. 15 minit. 15 minit, okay. Of course 15 kan, dia kata 15 minit terakhir. So actually kita boleh terus cari speed sebenarnya. Kita ambil je koordinat dekat sini dengan koordinat dekat sini. So dekat sini 15 dengan 12 kan. Dekat sini koordinat dia 30 dengan 24. Okay, just kita guna formula untuk gradient tadi lah. Sama juga, speed equals to, ambil 24 tolak dengan 12 bahagikan dengan 30 tolak 15. So speed dia kita akan dapat 0.8 meter per minute. Okay, per minute. Okay, so macam mana kita nak describe? Macam mana nak buat ayat? Macam mana nak buat ayat? Yang ni dia cakap pasal apa ni? Oh, dia tak bagi tahu pasal apa. So kita bolehlah cakap apa-apalah. The particles move okay, the particle move for berapa dia punya jarak dia? 12 meter. Okay, 12 meter with a speed of 0.8 meter per minute in the last 15 minutes. Yes, 15 minutes. Okay, so pada describe, nyatakan dia punya distance, dia punya speed and dia punya time. Okay. Okay, ada siapa-siapa ada masalah ke untuk soalan nombor 3? Tak faham kat mana-mana ke? Boleh? Boleh oh. Boleh, okay. So kita try nombor 4. Okay, 4A, Hafiz. State the duration. Okay. Stationary. 0.75 je. 0.75. Okay, so macam mana awak buat? 1.5 tolak 0.75. Okay, betul. So period of time dia, okay, stationary. So stationary dia dekat garisan mendata ni. Garisan mendata kita ambil 1.5 tolakkan dengan 0.75. Kita dapat 0.75 second. So tulis dia punya unit second. Okay, untuk B. Okay, untuk B boleh tolong kira sekarang?
Macam mana nak buat? Kira dulu lagi saya tanya. Untuk B. Yang ni saya tak ajar lagi. Purata laju kan. Average speed. Tadi saya ada masuk ke average speed? Tak ada lagi kot? Belum. Belum Okay, sorry. Okay, jom kita tengok average speed. Okay. So dalam bab ni ada jugalah kita nak kira average speed. So kita tahulah macam tadi speed equals to distance bahagi time kan. So kalau average speed just tambah total distance bahagikan dengan total time. Okay. Dia lebih kurang je, sama juga. Okay, kita tengok example 7. Okay, untuk example 7, Zabedah wants to visit her friend in Muar. Okay, the distance time graph show her journey by car from Segamat to Muar passing through Tangkak. Okay, Zabedah daripada Segamat dia nak pergi ke Muar, tapi dia lalu dekat Tangkak dekat sini. Okay, so untuk soalan A, calculate the average speed of Zabedah journey from Segamat to Muar. Okay, average speed. Kita guna formula tadi lah. Average speed equals to total distance bahagikan dengan total time. So total distance dia berapa? Dekat mana total distance? Nak tengok kat mana? Atas sekali. Atas sekali lah kan. Paling hujung ni lah. So ini 80 ni merupakan total distance dia daripada Segamat ke Muar. 80 km. Okay. So total time. Total time pun hujung ni lah kan. 1.5 hour. So macam mana kita nak kira? Just bahagi je lah. Okay. Average speed equals to total distance bahagi total time. 80 km over 1.5 hour. Okay, so average speed ni kita dapat 53 1/3 km per hour. Okay. Okay, so untuk B, if the rate of change in distance of the car from Segamat to Tangkak 50 km per hour, calculate the distance in kilometer between Tangkak and Muar. Okay. The rate of change in distance. Yang ni sama maksud dengan apa ni? Okay. Speed kan? Okay. So kalau awak nampak the rate of change in distance ni jangan duk pening kepala. Dia sama je dengan speed. Okay. So dia kata daripada Segamat ke Tangkak, dia punya speed dia 50 km per hour. Calculate the distance in kilometer between Tangkak to Muar. Okay, so macam mana kita nak kira? Kita tengok dekat sini. Okay, total distance equals to average speed darab total time. Okay, kita nak cari tadi apa? Dari mana? Tangkak ke Muar kan? Tapi kita tak ada maklumat apa dekat sini kita tak tahu berapa distance dia. Jadi kita ambil daripada formula tadilah, average speed equals to total distance over total time. Jadi kita boleh cari total distance dia. Total distance equals to average speed darab total time. Okay. So average speed tadi kita dalam soalan ada berapa? 50 km kan? Okay, just gantikan dalam ni lah 50 km darabkan dengan 1 hour. Daripada Segamat ke Tangkak 1 hour Jadi kita tahulah dia punya distance dia, kita boleh cari nilai S dia kat sini. Okay, kita dapat berapa? 50 km. Okay. So dekat S ni 50 km.
So calculate the distance in kilometer between tangkak kepada muar. Tangkak ke muar berapa? Daripada 50 hingga ke 80. So berapa dia punya distance dia? 30. 30 lah kan? Ambil 80 tolakkan dengan 50. So kita dapat 30 km daripada tangkak ke muar. Okey ke? Boleh tak? Okey je. Okay. Okay, so describe the motion of the car from Segamat to Muar. Macam mana? Nak cari apa? Tadi kita dah cari kan dia punya speed dia kan? Speed tadi untuk soalan A kita dah ada. Kita punya distance pun kita ada kan 80 km. Kita punya time pun ada 1.5 km. Okay, just buat ayat je lah. The car move for a distance of 80 km in 1.5 hour with an average speed of 53/1/3 km per hour. Okay. So kalau dalam describe tu mesti ada tiga-tiga ni lah. Okay, so boleh sambung balik untuk soalan yang keempat tadi. Average speed. Dapat apa? 4.45 je. 4.45. Orang lain? T dia dapat berapa? 2.22. 2.22. 3. Okay, siapa yang dapat? 2.2. Okay. Dapat lain-lain ni. Jawapan dia 3. Tadi siapa dapat 3 tadi? Saya nama apa? Idina. Okay, Idina boleh share tak macam mana Idina buat? Share. Cakap ke? Cakap. Okay. First then T. So average time dia dah bagi 36. Okay. So dia dekat 0.75 hingga 1.5 kan dia stop. Okay. So dia untuk dapatkan macam mana cakap dekat 0 hingga 0.75 tu 80 tu tolak 52 untuk dapatkan distance sini. Okay, so dekat sini dia stop. Okay, dekat sini distance yang pertama lah kan? Okay, lepas tu? Ya. Lepas tu dia kan dia stop. So tu tak kira. Okay. So kita kira yang ni, yang belah kanan ni. Okay, sini. Yang ni distance dia berapa? 80 tolak 0. Okay, 80 tolak 0. Dekat sini tadi 80 tolak 52. Okay, betul. And then dia punya time dia kita tengok kat mana? Total time. T. Dekat T lah kan? Okay, so thank you Idina. Okay, so semua tahu kan apa average speed? Average speed equals to total distance bahagikan dengan total time. Okay, average speed dia dah bagi 36. So kita ganti je lah kat sini 36. Okay, total distance. Total distance ni kita kena tengok dekat mana yang dia bergerak lah. Objek tu bergerak dekat mana? Kat mana yang menunjukkan dia bergerak? Yang ada gradient lah kan? Tempat yang ada gradient ni. Maknanya dia bergerak lah daripada 52 hingga ke 80. Yang ni jarak dia lah. So dekat sini pun jarak. Okay. So kita nak buat macam mana? Kita nak cari jarak dekat sini. Kita ambil lah 80 tolakkan dengan 52. Okay, total distance. Tambahkan dengan yang sebelah sini pula. Kat sini berapa? Daripada 80 hingga ke 0. Jadi jarak dia 80 tolak 0 lah. Okay. Bahagikan dengan total time. Total time maknanya yang last kali. Yang last kali ni apa? T lah kan? T tolakkan dengan 0. T tolak 0. Ni kita boleh kira lah nilai T dia. Okay. So dekat sini 36.
dekat atas ni berapa? 80 tolak 52. Tambahkan dengan 80 dapat berapa? 108. 108, okey. 108 per T. Sekarang kita nak cari T. T equals to 108 divided by 36. Kita dapat 3 second. Okey. Yang dapat lain tu buat macam mana sebenarnya? Tersilap kat mana? Total distance ke? Cikgu silap kat total distance. Oh cikgu, sorry Ya? tadi mic saya tak function. Okey, tak apa. Okey, so kalau total distance mesti kita kena kira yang gradient dia tu. Kita kira yang ada gradient tu maknanya dia ada distance lah. Kita boleh kira dia punya distance dia. Okay, so kita tengok soalan C. Soalan C dia nak calculate the speed of the last motion. Okay, last motion dekat mana? Laju yang terakhir. Kat sini lah kan? Okay, dia nak speed dia. Macam mana nak kira? Anyone? Seorang? Bagi tahu awak kira. Nak kira macam mana? Kosong tolak 80 bahagi T tolak 1. 3 tolak 1.5. Okey. Dapat berapa? Dapat negatif kan? Negatif 53.33 cm per second. Okey, dapat negatif jangan risau. Negatif tu hanya menunjukkan arah sahaja, arah yang bertentangan. So speed dia sebenarnya berapa? 53.33. Ya, so speed dia 53.33. Okay, so graph distance time graph dengan nanti awak akan belajar speed time graph lain So ingatlah yang ni kalau negatif menunjukkan arah. Nanti untuk speed time graph kalau negatif dia menunjukkan benda lain pula. Itu jangan keliru. Okay. So boleh kita move kepada soalan mana awak nak bincang? Soalan nombor 6 boleh? Nombor 6. Okey, yang ni dah ke? Nombor 4. Okey. Nombor 5 boleh cuba sendiri Kita tengok nombor 6. Boleh try buat nombor 6. Muka surat 123.
Okey, boleh kita bincang? Soalan nombor 6 ni dia lain sikit lah. Dia ada bagi jadual dekat kita. Okey. So macam mana kita nak cari nilai M dan nilai N? M ni jarak, N masa. Kat sini. Ada siapa dapat jawapan dia? Cikgu nak try M. Okey, M. Okey, macam mana awak buat M? 230 tu tolak dengan 135. Okey, betul. Jawapan dia 230 95. Okey. Terima kasih. Siapa tadi? Irina cikgu. Irina. Okey, thank you. Okey, so macam mana Irina tolak 135? Dia kena tengok dekat jadual ni lah. Okey. So daripada dia start journey dia daripada kosong. Okey, cuba tengok masa dia. So kat sini sebenarnya daripada kosong lah. Start journey kosong. Dia mulakan perjalanan, dia pergi kat mana ni? Dia pergi ke Bido after driving sejauh 135 km. Okey, daripada 5.30 pagi kepada 7.20 pagi ni berapa minit? Cuba kira berapa minit daripada 5. Sejam 50. Apa? Sejam 50 ke? Sejam 50. Okey, so kalau tak tahu buat macam ni. Buat okey. Di sini 5.30. So kalau pukul 6 30 minit kan? Pukul 7 1 jam. 60 minit lah. 7 apa? 7.20 maknanya dekat sini 20 minit. Faham tak apa yang saya buat ni? Saya buat garis masa. So saya tambah je lah 30 tambah 60 tambah 20. Jadi berapa minit? 110 minit. Okey? Okey, daripada 5.30 hingga 7.20 ni 110 minit. Cuba tengok kat sini. 110 minit. Okey. So daripada 7.20 ke 8.40. Berapa minit pula? 7.20 sampai 8.20 60 minit. 8.20 sampai 8.40. Berapa? 20 minit kan? Jadi bila kita tambah kita dapat berapa? 80 minit. Jadi daripada 120 kita nak tulis berapa N dekat sini? 190. 160 lah. 180 tambahkan dengan 110 tambah dengan 80. Okey, daripada 7.20 hingga 8.40 ni 80 minit. So jawapan N ni 190. Okey, tadi yang Irina kata tadi daripada 230 ni dia memandu sebanyak 135 ni, kita tolak je lah. Kita dapat dekat sini 95. Okey, M kita dapat 95, N kita dapat 120. Okey tak untuk nombor 1? Ada yang tak faham tak? Okey ke? Ada yang tak jelas ke? Kita kena tengok berdasarkan graf jadual ni. Okey ke yang lain? Okey ya. Okey. Yang diam-diam ni okey ke tak? Awak tak respon, saya tak tahu okey ke tak. Okey. So macam mana untuk nombor 2, complete the distance time graph below. Awak kena lukis. Lukis dekat sini. Kena complete kan. Yang ni dia sampai sini kan, sampai sini je dia lukis. So awak kena complete kan berdasarkan jadual yang dia bagi ni. Okey, so kita tahu daripada 5.30 dia mula perjalanan hingga ke 7.20. Okey, sampai sinilah. Okey. Okey, so dia kata dekat sini
sarapan pagi di Bido. Okey, kalau sarapan pagi maknanya dia berhenti lah kan? Dia berhenti dekat Bido. Selama berapa minit ni dia berhenti? Selama 80 minit kan? Dari 7.20 hingga ke 8.40 ni, 80 minit dia berhenti. Kalau berhenti, kita kena buat graf macam mana? Kalau berhenti. Kalau yang ni maknanya dia bergerak. Kalau berhenti macam mana? Zero gradient je. Okay, zero gradient. So, ni lah apa mendata lah kan. Daripada 110 ni sampai 190 mendata. Okay, kena location tu lah. Okay, lepas tu meneruskan perjalanan. Continue journey for another 95 km. Okay, jadi nak sambung macam mana graf dia daripada sini? Nak sambung macam mana? Just tarik je lah. Sambungkan sampai bawah ni. Cuba tengok betul ke 95 km? Betul lah kan? Sini 95, daripada sini ke Ipoh ni 95 km. Okey, betul tak dia punya daripada 8.40 hingga pukul 10 ni? Berapa minit? 80 minit. Cuba cek balik lah. 8.40 9.40 60 minit sampai pukul 10 lagi 20 minit, 80 minit. Okey, betul lah dekat sini 80 minit. So untuk soalan yang nombor 2 ni, awak kena lengkapkan, kena lukis, kena sambungkan dekat sini. Dia punya graf dia. Okey. Soalan SPM banyak macam ni lah. Sebelum ni. Okey. So untuk B, calculate the average speed for the whole journey. Macam mana kita nak kira average speed? Okey, berapa dia punya total distance dia? Nilai 5 tolak 230. Tambah dengan Ke 230 tolak 95? Awak nak cari jarak kat sini kan? Nak cari jarak kat sini. So awak kena ambil 230 tolak 95. Okey, awak dapat berapa? 135 kat sini jarak dia 135. So lagi, lepas tu kita tambahkan dengan yang mana pula? Yang belah kanan ni. Yang belah kanan. Okey, 95 tolakkan dengan kosong kan? So 95 lah. Okey, actually awak boleh ambil terus dekat sini kan? Actually boleh ambil terus 230 dia punya total distance dia. Okey, sama je. Okey. So total distance dia 230 km. Okey, bahagikan dengan dia punya total time. Total time dia berapa? $270 je. 270. Tapi yang ni dalam minit. Okey? Ya. Cuba tengok soalan. Soalan nak dalam apa? Dalam hour. Okey? Jadi kita kena tukarkan minit kepada hour. Kita ambil 270 bahagikan dengan 60. Sila alert dia punya dia nak dalam unit apa. Okey, so dapat berapa? 51.11. 51.11 km per hour. Okey, boleh Boleh ke? Boleh, okey. So, untuk soalan nombor 7 dengan nombor 8 tu muka surat 124
buat homework boleh buat sendiri boleh. Boleh. Try. Okay. Ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita tamatkan kelas? Semua okey ke untuk 7.1 ni, distance time graph? Okey, apa yang kita belajar hari ni? Sekejap. Kita belajar cara nak lukis graf tu. Okey, first kali kita belajar lukis graf, betul? Okey. Untuk paksi X dia apa? Time. Okey, dia punya time. Untuk paksi Y? Distance. Okay, good. And then apa lagi kita belajar? Formula speed. Okay, formula untuk speed. Okay, formula untuk speed apa? Distance over time. Okay, distance over time. Ataupun kita boleh kira apa? Dia punya? Gradient. Gradientnya? Dia punya formula? tolak Y1 over X2 tolak X1. Okay, nama lain bagi speed yang tadi. Ada lagi tak? Nama lain bagi Rate of Rate. rate of change in distance. Okay, rate of change in distance. Okay, kalau speed dia positif, maknanya apa? Sorry. Kalau speed dia negatif, patah balik. Arah dia patah balik. okay, arah dia patah balik. Kalau okay, kalau negatif, patah balik. Okay. Jangan takut kalau dapat negatif. Dia patah balik je. Lagi apa lagi kita belajar? Okay, average speed. apa? Average speed. Formula average speed. Formula average speed. Okay, Sat. Kalau dia punya zero gradient, maknanya apa? Berhenti. Stationary. Stationary, okay? Dia stationary ataupun dia stop lah. Okay, so average speed, apa dia punya formula dia? Total distance over total time. Okay, total distance over total time. Okay, ada lagi ke? Tu je. Tu je lah kan? Ya. Tak ada apa kita tinggal. Okay. So kena bab ni kena